Amri Rabbi, urusan Allah. Wa ma utitu mina ilmi, kalau kau kenal diri kau, Allah kenalkan. Wa ma utitu mina ilmi, barulah tidak dibagi ni kecuali sedikit. Sebab orang nak kaji bab roh ni sedih, bukan Allah tu kena ikut. Sedikit. Sebab apa? Orang yang nakkan kepada Allah tu maknanya sedikit. Pasal roh tu yang kita akan kenal Allah melalui roh tu. Sebab roh asalnya daripada Nur Muhammad. Roh tu akan pasti balik kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad tu yang benar-benar kenal Allah. Dia sentiasa lebur dengan Allah. Jadi itu step dia tadi. Bukan banyak, tapi step dia, tingkatan tu untuk sampai tangga-tangga tabaqah dia tu. Kena tahulah syariat, tarikat, hakikat, makrifat dia. Ada syariat dia tak berjalan bertarikat menuju Allah, mana boleh. Mesti ada jalan dia. Jadi Nabi dah tunjuk syariat gini jalan dia, tarikat gini, hakikat gini, makrifat begini, komplit dah. Jangan tinggal salah satu, Nabi kata. Keempat-empat ni seiringan. Jadi tu. Jadi kita jalan masalah ni, kita jangan berdebat berbala-bala. Sebab kita punya perjalanan ini dah tetap hak kuliah, yang kita dah tak ada was-was lagi dah. Sebab apa yang nak kita was-was, yang kita dah sentiasa minta, tak ada kedirian, dia je kita nak. Dia je yang berbuat, bukan kita. Apa yang ada yang kita nak ragu lagi dah. Itu ialah duduk situ. Kan? Inilah jalan yang apa Allah Ta'ala katakan Muhammad, inilah jalanku. Maknanya Nabi-Nabi dah dapat jalan Allah Ta'ala, iaitu jangan ada rasa kedirian. Maka tu Nabi kata inilah jalan yang benar, iaitu jalan yang kita hanya mengesakan Allah, mewahidkan Allah, mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri kita. Bukan kita nak orang tu bagi gaji, nak puji, kita tak ada tu semua. Maka kita dah yakin kita tak ada sifat gitu. Alhamdulillah, bukan kita ni hebat, tapi memang gitulah. Kita nak berusaha ke situ. Ada pun kita tolak. Kita minta pada Allah, janganlah, engkau aja cukup dia Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu perbanyakkan maknanya. Akidah kita kuatkan. Supaya kita nanti jadi mudah kita nak menghadapi depan ni. Sebab apa mudah? Sebab Allah lah yang akan menghadapi ke depan yang sulit ni tadi. Bukan kalau ada kedirian kita tak. Maka tu surah Kahfi lah. Bila kita baca dia tu, kita ingat doa yang pertama, awal fityatu ilal kahfi. Ketika penduduk kahfi awal-awal nak masuk dalam gua tu, sebelum masuk Allah ajarkan. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Maknanya dalam kefahaman ni, kita minta, kita nak masuk ni, Allah je yang kontrol. Maknanya gitulah dalam doa tu maknanya. Jadi hidup kita dah baca doa tu, hidup kita minta Allah je yang susun. Bangun tidur ke, nak tidur ke, sentiasa kita pergi ke mana-mana pun kita minta Allah yang tengok kehidupan kita akan jadi sentiasa mengesakan. Buatlah dulu, jangan saya dah rasakan, dan memang saya suka, sebab saya tak mau rasa ada kedirian, maka tu saya suka baca doa tu. Seumpama Rasulullah doa juga, iaitu selain daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala ajar pada Rasulullah dan penduduk kahfi tu, selain tu Allah Ta'ala ajar pada Rasulullah, ya Allah, berdoa, jangan kau biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sesaat. Dan ni sama erti juga doa yang kita mohon pada Allah dalam surah Isra tu. Wa qur rabbi, Muhammad sebutlah, wa qur rabbir warhamhuma, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'al min ladunka sultanan. Sama jugalah. Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang benar, dan keluarkan aku pun tempat yang benar, dan adakan, iaitu sultan, penolong, kekuasaan yang dapat menolongku dari sisimu, ya Allah. Itu tadi. Sama juga doa tu pun untuk kita sentiasa rasakan dia je nak kontrol. Kita tak mau ada sikit pun kedirian kita untuk kita nak urus mentadbir kehidupan kita. Mana boleh macam ni, kalau tu diam ya. Bukan diam, nanti dia juga bagi air kehendak tadi, muridun dia juga bagi, nak makan apa, nak minum apa, nak ke mana, semua kita semua tahu daripada dia nanti, sebab kita dah serah betul-betul. Tak ada lagi usaha kita kata usaha kita, tak ada. Semua usaha pun daripada dia. Tak ada lagi dah.
Betul-betul tu maknanya yang dikatakan betul-betul kita serah pada Allah. Ni kalau kita nak kata ni usaha kita ni, tu maknanya sangkut lagi. Kita berpegang lagi pada usaha kita pula. Padahal siapa bagi kudrat kat kita? Siapa bagi kehendak untuk kita usaha? Jadi perbaikilah. Jadi saya tak nak, maknanya kita ni sesama orang mukmin, orang Islam ni saling sayang menyayangi. Jadi kita bercakap ni tadi sebelum terjadi, bersiaplah. Bukan nak menakut-nakutkan, sebab tak ada penolong lain. Saya pun Allah aja yang boleh tolong. Dan kamu orang semua, saya pun tak boleh tolong. Yang boleh tolong Allah. Jadi saya bagi pada kalian semua, Allah ajalah. Kita sama-sama. Saya pun kalau tak dengar Allah, hancur saya. Hina dan juga tercela saya kalau ada rasa kedirian saya. Itu saya nak bagi tahu. Itu kita sama-sama. Bukan makna saya dah selamat, bukan. Saya pun kena sungguh-sungguh juga. Dan siapa yang dengar dalam YouTube dia, sungguh-sungguh. Sebab saya sayang. Sayang saya nak cakap sayang. Bukan ada kepentingan apa, tapi kasih sayang. Walau saya tak pernah lihat kan, saya sayang. Saya nak. Macam mana Rasulullah SAW lagi tinggi kasih sayang dia. Sekurang-kurangnya saya ada perasaan kasih sayang tu, nak bagi tahu. Dekat amal terus, tak baik-baik. Saya dah cakap, saya tak perlu ingat saya. Ingat Allah. Amalkan terus. Saya sayang. Ingat Allah lebih penting, lebih mustahak lagi. Jangan nak baik, nak jumpa saya tak perlu. Yang perlu je kamu terus pakai, terus pegang Allah Ta'ala terus. Yakini lagi. Ajarkan lagi isteri, anak-anak apa semua. Adik-beradik kita ajar mana yang kita dah faham. Pegang, insya-Allah. Mana yang kita tahu kita pegang, Allah akan tambah lagi kekuatan. Macam mana tentera Taliban tu, Mujahidin. Dia punya keyakinan dia tadi. Bom tadi, tentera Rusia tu hantar peluru pandu tu. Turun banyak. Dia boleh Allah nampakkan apa? Wa ma ramaita. Dia dah sangka baik Allah ya dulu kan. Dia nampak Allah dulu. Terus bertukar jadi makanan. Bayangkan. Tak pening tu tentera musuh tu. Aku hantar bom jadi makanan. Kau nak lawan orang macam tu ke? Jadi tu saya cakap tadi. Kamu akan yakin nanti dengan Allah bila kamu nampak. Tapi sebelum ni Allah dah tunjukkan macam-macam zaman Nabi ni kemenangan untuk orang-orang yang betul-betul dengan Allah. Tak ada kalah dia, tak ada rugi pun. Tak ada. Tapi kalau siapa yang tak dengan Allah, rugi serugi-ruginya. Innal insana lafil. Itulah saya bagi tahu. Pegang terus supaya kita nanti akan nampak kebesaran Allah bila kita dengan Allah. Pertolongan tu datang, kita tak tahu cara macam mana. Memang kita tak sanggup nak hadapi tentera-tentera Dajjal ni. Tak ada kekuatan kita nak lawan. Tapi bila kita betul-betul dengan Allah, Allah akan turunkan pertolongan. Ikut cara macam mana kita tak tahu. Yang penting kita dengan Allah, Allah nak bagi hantar semut kan, tapi binatang ke untuk matikan tentera-tentera dia untuk kita boleh lawan kuat kan. Itu kita tak tahu. Tapi kita siapkan senjata-senjata untuk lawan. Mana boleh kau pedang dia harga puluh ribu, kau pedang kau harga 1,000, 2,000 nak lawan dia. Jangan kita, itu urusan lain. Itu kita zikirkan je, insya-Allah. Pedang kita lebih ampuh lagi bila kita dah zikirkan, kita yakin kepada Allah. Makanan apa perlu pandu tu boleh ditukar jadi makanan. Apa lebih Allah Taala boleh. Yang penting kita dengan Allah. Jangan lari tajuk kita. Kalau dengan kedirian kita habis kita. Sama kita macam manusia lain dengan kedirian dia juga. Kan? Jadi kita lain, kita dengan Allah beza dia. Ilahun wa ilahun wahid, beza. Insya-Allah. Terima kasih perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada kedirian. Wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Allah.